Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Attendance ada dekat chat. Okay, untuk hari ni kita akan cover topik untuk grammar, which kalau tengok dekat dalam buku teks kita ada muka surat 106 tak pasal fa'il, muka surat 116 pasal maf'ulun bih dengan muka surat 126 pasal jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Basically dia benda yang sama je. Fa'il dengan maf'ulun bih di bawah jumlah fi'liyah. So hari ni kita akan masuk topik jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah sekali. Serentak sekaligus terus. So dekat bawah jumlah fi'liyah nanti saya akan explain pasal fa'il dengan maf'ulun bih sekali. Okay. Uh, Kalau ada apa-apa terus tanya je sekejap lagi sebab saya tak tahulah saya laju ke apa ke nanti. So topik kita hari ni adalah berkenaan dengan jumlah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai sentence. Basically dalam bahasa Arab kita ada dua jenis. Yang pertama is jumlah fi'liyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Tulisan ni clear ke ataupun nak kena zoom in lagi? Clear? Clear Okey lah. Ustaz. Hmm? Ya. Clear. Okay, jumlah fi'liyah, apa tu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah kita panggil sebagai verbal sentence. Jumlah ismiyah kita panggil sebagai nominal sentence. So apa beza dua jumlah ni? Beza dia jumlah fi'liyah it starts with verb. Jumlah ismiyah starts with noun. Okay. So ni je apa benda yang penting, benda asas yang kita kena tahu berkenaan dengan jumlah dekat dalam bahasa Arab. I mean sentence in Arabic. Kita ada dua jenis. Okay, kita akan tengok yang pertama dulu. Kita akan tengok jumlah fi'liyah dulu. So jumlah fi'liyah tadi dia start dengan apa? Verb. Verb. So apa ciri-ciri verb tu? Jumlah fi'liyah paling asas dia ada dua benda. Dia akan paling asas dia akan ada dua, which is fi'il campur bentuk yang pertama. Kita tengok bentuk yang pertama. Paling asas dia akan ada dua je, which is fi'il campur dengan fa'il. So, apa tu fi'il, apa tu fa'il? Benda yang pertama yang kita kena tahu, fi'il dalam jumlah fi'liyah ada beberapa syarat. Yang pertama, fi'il verb must always be in
singular form. Yang pertama, dia kena sentiasa mufrad. Benda yang kedua, verb must only follow masculine ataupun feminine. So, subjek ni apa? Subjek ni lah yang kita panggil sebagai fa'il. Inilah yang kita panggil sebagai fa'il. Jis kita, dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil juga sebagai the doer. Ataupun bahasa Melayu kita guna sebagai pelaku. Orang yang melakukan fa'il tu, perbuatan tu. Masculine and feminine maksudnya muzakkar atau muannas. Okey. Ini kalau ciri-ciri untuk benda yang pertama ni, fa'il. Untuk fa'il kan. Kita tengok pula dekat fa'il. Kataan fa'il ni, tadi saya cakap apa dia? Subjek kan, subjek dalam ayat. So, ni kita panggil sebagai, dia ada dua, sama ada dia dua. Sometimes kita panggil sebagai subjek. So, dalam bahasa Melayu, panggil sebagai pelaku. Basically, apa syarat-syarat untuk jadi dua ke subjek ke apa benda ni? Syarat dia yang pertama, dia boleh jadi dalam bentuk noun, which it can be pronoun ataupun dhamir, ataupun dia boleh jadi dalam panggil dalam bahasa Arab ism zahir. Maksudnya isim biasa lah. Macam contoh saya bagi al-muallim ataupun al-madrasah dan lain-lain. Dan yang kedua, fa'il ni akan sentiasa dia adalah isim yang berbaris depan. Clear? Ada soalan setakat ni? Ada soalan ke? Tak ada. Ada Tak ada. Jadi kita tengok contoh ayat dalam bentuk macam ni. Okay, tadi dia punya bentuk dia fa'il campur fa'il kan? So cuba bagi satu fa'il. Satu contoh fa'il. Kalau contoh saya bagi jalasa at-talibu. Kalau tengok ayat ni, jalasa ni fa'il. Tengok jalasa ni, this one is fa'il. And this one akan jadi dia punya fa'il. Tengok jalasa ni, perkataan dia mufrad. Dia mufrad. Dia akan ikut
perkataan sebelah dia ni in term of muzakkar muannas. So ni muzakkar sebab tu jalasan ni jadi muzakkar. Tengok perkataan yang kedua dia ni isim dan dia berbaris dhammah. Okey. Contoh lain, cuba bagi satu contoh lagi. Bentuk yang sama juga. Apa contoh lain? Hai, semua diam je. Qara'a. Kalau qara'a boleh, dia tapi dia macam akan jadi tergantung sikit sebab perkataan apa verb qara'a tu dia memerlukan kepada objek di belakang. Contoh lain macam dengan kalau saya bagi qamat. Qamat atil mizatu. Tengok sekejap. Atil mizatu. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Mat ni fi'il. Fi'il mufrad. Tengok huruf ta ni. Sebab apa dia ta? Sebab dia tengok sini. Ni, this one is mu'annas kan. Ada ta marbutah ni. So ni mu'annas. So kita tengok perkataan yang kedua. Tilmizatu ni. This one dia kita panggil sebagai fa'il, pelaku. So tengok baris dia. Baris depan. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita sambung ke bentuk yang kedua. B. Kita akan ada fi'il. Kita akan ada fa'il. Dan kita akan ada yang ketiga, maf'ulun bih. Okay, kalau kita tengok tadi, fi'il tadi, apa dia punya ciri-ciri dia? Mufrad. Singular, dia kena mufrad. Lagi satu, dia akan buat apa? Follow the subject. Follow subjek kan? Dia ikut subjek sama Follow ada subjek. maskulin ataupun feminin. Yes, betul. Zakar atau mu'annas. Okay, itu benda pertama yang kita kena tengok dekat fa'il. Yang kedua, fa'il tadi. Apa ciri-ciri fa'il tadi? Noun. Noun. Selain daripada noun. Fa'il. Selain daripada itu. Dia baris apa? Baris depan. Depan. Yes. Itu yang kena ingat betul-betul. Baris dia tu kena ingat. Dia isim. Baris depan. So, sekarang kita akan jumpa benda baru. Which is maf'ulun bih. Apa tu maf'ulun bih? Pernah dengar maf'ulun bih tak? Ini first time dengar. So, kalau yang ni tadi, ini tadi apa? Subjek kan? So, this one kita panggil sebagai objek. Maksudnya, contoh saya bagi, ni fi'il pekerjaan ni, apa benda? Kata kerja. Fa'il ni pelaku kata kerja tu. Maf'ulun bih ni adalah benda yang dilakukan ataupun benda yang jadi mangsa yang dilakukan tu. Jadi kita akan tengok. So, maf'ulun bih ni apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia adalah isim berbaris atas.
Kalau fa'il tadi isim baris depan, maf'ulun bih isim baris atas. Okey. Selain daripada dia isim, dia sama je macam dengan fa'il tadi, can be dua bentuk, sama ada pronouns, domir tu, ataupun dia boleh juga jadi isim zahir yang biasa. Okey. Clear ni setakat ni? Clear? Okey, kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh ayat untuk benda ni. So, kalau contoh saya bagi tadi. Tadi siapa bagi qara'a tadi? So, kita try ayat tu. Qara'a. Siapa baca? Fa'il dia boleh jadi at-talibu. Qara'a at-talibu. Pelajar itu baca. Dia baca al-kitabah. So, dari sini, cuba tengok perkataan yang pertama ni. Perkataan yang pertama ni, this one is fi'il. Fi'il ni mufrad dan dia muzakkar sebab dia ikut kepada kataan kedua ni. Kataan kedua ni apa? Fa'il. 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 So, sebab dia fa'il, dia kena baris apa? Depan. So, tengok kataan tu baris apa? Baris depan kan? Tengok ni. So, sebabkan kata kerja ni memerlukan kepada objek, sebab tu kita ada perkataan yang ketiga, which is this one. This one ni lah yang akan jadi maf'ulun bih. Dia isim baris atas. Okay, clear eh? Nampak isim baris atas. So, this one is objek. Fi'il dalam jumlah fi'liyah akan sentiasa singular, sentiasa mufrad. Dia just akan berubah ikut muzakkar atau muannas, dia just akan mengikut fa'il saja. Maf'ulun bih tak ada masalah dia nak jadi muzakkar ke muannas ke apa benda pun. Faham? Sebab kata kerja ni dia just akan ikut muzakkar muannas dekat pelaku dia je, dia tak akan ikut dekat objek dia. Cuba bagi contoh ayat lain selain daripada contoh ayat ni. Contoh ayat lain satu. Apa contoh ayat lain? Kalau contoh saya nak ayat dia jadi pelajar itu, tak payah pelajar lah. Budak lelaki itu makan nasi. So, fi'il makan apa makan? Akulu. Akala kan? Akala. Budak lelaki? Alwalan. Al-waladu. Okey, al-waladu. Nasi? Al-urza. Al-arus. Okay, based on apa yang saya dah ajar tadi kat atas. Akala ni, akala lah macam biasa sebab ni lelaki. Al-walad, walad ni akan baris apa? Depan. Depan. Al-arus akan baris? Atas. 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 So, clear macam mana benda ni berfungsi. Dia akan akala al-waladu al-aruzza. Nampak dekat atas. This one is apa yang baru nak masuk tu? So dekat fa'il akan baris depan, al-aruzza ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih di baris atas. Okay, clear? Ada soalan? Cuba bagi satu contoh lagi selain daripada dua ni. Dua ni saya yang bagi. Satu lagi. Dia menyebut nama ni. Ilma, cuba bagi satu contoh ayat.
Lima Aisyah. Ke tak ada? Ada. Satu contoh ayat. Contoh saya kalau saya kata pelajar-pelajar itu main bola sepak. So, bermain apa? Hmm. i- Bermain. Yal, Abu. Pelajar-pelajar? Atoli. Tu perempuan. Kalau saya nak lelaki? Atulab. Yes, Atullabu. Bola sepak? Kurotu kodam. Yes, Kuratul. Kurota lah sebab dekat sini maf'ul bih kan. Kurota al-adami. Okay, cuba tengok bentuk ayat ni. Dia berbeza sikit dengan perkataan bentuk ayat sebelah ni. Sebelah ni memang 3 perkataan je sebab perkataan yang jadi objek tu memang satu word je. Kalau tengok dekat sini, fa'al tak ada masalah. Fa'al ni fa'al mudhari'. Sebab fa'al kat depan ni boleh jadi madhi, mudhari' ke apa tak kisah. So ni fa'al mufrad, tak ada masalah. At-tullabu, walaupun fa'al dekat sini jamak, tapi sebab tadi syarat untuk jadikan dia jumlah fa'liyah, fa'al akan sentiasa mufrad. Sebab itulah dia tak fa'al kat depan ni tak berubah. Fa'al ni jamak. Okay, kalau ada dua perkataan macam ni, kita nak tengok kita nak baris ke ataskan yang mana satu. Kita akan baris ataskan yang ni. Kurota ni. This one yang akan jadi maf'ulun bihi. This one yang akan jadi isim baris atas. Yang ni nanti kita akan belajar next week. Perkataan kedua ni kita panggil sebagai mudhaf ilaih. Which dia akan sentiasa berbaris bawah. Dia merupakan isim baris. Okay, ada soalan berkenaan dengan bentuk yang kedua. So kita sekarang ada dua bentuk. Yang pertama fa'al campur fa'al. Bentuk yang kedua kita ada fa'al campur maf'ulun bih. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita masuk kepada bentuk yang ketiga. Sekejap. Kalau tengok dalam buku, saya tak sure ada ke tak benda macam ni. Saya rasa macam tak ada. Betul tak? Zul apa Ustaz? 126. Orang tak tahu muka surat apa ke? Bukan saya dah beritahu tadi. Tak ada ingat. Okay. 126. Oh, dia tak tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam lain sikit. Okay, tak apa. Okay, kita tengok bentuk yang ketiga. Kita ada macam biasa fa'al di depan. Selepas fa'al kita ada apa? Fa'il. Fa'al. Beza dia dekat sini, selepas fa'al kita ada harful jar. Oh, Isan. Teruknya. Harful jar. Dan yang terakhir selepas huruf jar kita ada isim majrur. Okey. Ciri-ciri fa'al tadi? Apa ciri-ciri fa'al? Dalam jumlah fa'liyah? Mufrad. Mufrad. Lepas tu dia akan follow subjek. Follow subjek kan? Follow subjek untuk muzakkar atau muannas. Apa ciri-ciri fa'il? Baris depan. Isim baris depan.
So huruf jar, apa tu huruf jar? Kita dah belajar kan huruf jar? Huruf jar ada berapa? Chinese preposition tu. Huruf jar ada berapa? Huruf jar ada berapa? Semua diam. 6 ke 6 ke 5? Tengah hujan patut. Ada 8. 8. Ada 8. 8. 8 huruf. Apa? Kita ada mim, kita ada I. ila, kita ada an, kita ada ala. Lepas tu kita ada fi, bi, ka. Tapi kalau ni apa yang ada dalam buku, dia ada lagi satu. Ma'a. Okay. So min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, ma'a. So selepas huruf jar, dia ada satu lagi benda kat belakang ni. Which is kita panggil dia sebagai isim majrur. So apa benda isim majrur ni? Isim baris bawah. Yes, isim baris bawah. Sebab selepas huruf jar mesti baris bawah. Okay. So, cuba kita buat ayat baru. Contoh ayat untuk bentuk macam ni. Contoh saya bagi jalasat al-ummu ala al-kursiyyi. Jalasat al-ummu ala al-kursiyyi. So, jalasat ni fi'il mufrad. Ta ni pula dia rujuk kepada al-ummu. Apa maksud al-ummu? Ibu. Ibu. So al-ummu ni apa? Fa'il. Yes, fa'il. So fa'il baris apa? Baris depan. Depan. So this one apa ni? Ni benda baru kita jumpa ni. Huruf jar. Yes, kita panggil dia sebagai harful jar. So selepas huruf jar, isim kan? So this one, susahnya. So this one kita panggil sebagai isim majrur. Kalau tak nak ingat isim majrur, tak perlu ingat pun nama-nama ni. Yang penting kena ingat baris dia je. Isim majrur baris bawah. Bawah. Okay. Clear? Contoh satu lagi. Cuba bagi contoh satu lagi. Kalau saya nak cakap pelajar itu pergi ke sekolah. So, pergi apa? Start dengan suara Hatim lagi hari ni. Azhabu. Azhabu saya. Kalau dia. Yazhabu. Yes, yazhabu. Pelajar? At-talibu. At-talibu. Pergi ke? Ila. Ila. Sekolah? Madrasah. Yes, al-madrasah. So al-madrasah dekat sini baris apa? Taki tu. I. Bawah. Bawah. So dia akan jadi al-madrasati. Ti. Okay, clear bentuk ni. Kita ada Dia dekat sini fi'il. Fi'il ni mufrad. Kita ada isim baris depan. Lepas tu kita ada huruf jar. Kita ada isim baris bawah. Okay.
Kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk ke bentuk Ustaz. yang keempat. Ya, ada soalan. Ya, Apa apa? maksud? Apa maksud ma? Maaf bersama-sama. Oh. Contoh macam dengan saya bersama-sama kawan saya. So, ana ma'a sadiqi. Faham? Faham. Okay. This one is huruf harful. Okay, tak ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita masuk ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, D. Okay, bentuk yang keempat ni panjang sikit Jika ada yang pertama, fi'il. Kita ada fa'il. Kita akan ada maf'ulun bih. Kita akan ada harful jar. Kita akan ada isim majrur. So dia tak ada apa-apa benda baru pun dekat nombor 4 ni. Cuma kita kena ingat turut susunan dia ni je. So tadi fa'il dia kena sentiasa mufrad. Fa'il isim baris Depan. depan. Maf'ulun bih isim baris Atas. atas. Huruf jar ada 8 huruf. So isim majrur isim baris Wah. bawah. Senang je kan? Fa'il isim depan isim atas. Huruf jar isim baris bawah. Fa'il depan atas jar bawah. Settle. So ni paling apa ni lah kompleks. I mean like paling paling panjang lah kot. Boleh lah, taklah panjang sangat pun sebenarnya. So contoh kalau kita nak bagi ayat contoh ayat kat sini. Saya bagi satu contoh. Ya'kulu. Habis makan ni dari tadi. Ya'kulu at-talibu al-aruzza fi al-mat'ami. Kita tengok yang pertama. Kita ada this one is fa'il. So ni fa'il. Fa'il dia isim baris depan. Lepas kita ada isim baris atas, which is kita panggil sebagai maf'ulun bih. Lepas kita ada harful jar. Dan last kali kita ada isim baris bawah. Ni kita panggil isim majrur. Nampak bentuk ayat dia? Nampak. Contoh ayat lain satu. Kalau nak cakap guru mengajar pelajar di sekolah. So, apa dia punya ayat dia? Fi'il untuk mengajar. Apa mengajar? Kita guna perkataan. Contoh cikgu perempuan kita guna tudar risu. Cikgu perempuan apa? Ustazah. Ustazah tu boleh. Pelajaran? Pelajaran? Ingat itu. Ad-duru sa.
B, D. Dalam kelas, fill false. Okay, nampak kat sini. Ni fi'il, mufrad. Ta dekat depan ni sebab ustazah ni dia ada ta marbutah kat sini. Dia ada ta marbutah kat sini, so dia muannas. So perkataan kedua baris depan, perkataan ketiga baris atas. So kita ada huruf jar. Kita ada lepas huruf jar isim baris bawah. Okey, 4 ni je bentuk jumlah fi'liyah. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada soalan. Tak ada. So summary untuk jumlah fi'liyah. Tak ada. Sebenarnya kalau ikutkan tak nak hafal yang tak nak ingat semua yang dekat atas dari A, B, C, D yang dari yang mula tadi. A yang ni fi'il campur fa'il, fi'il campur fa'il maf'ul bih, fi'il fa'il harful jar isim majrur. Tak nak yang tu tak apa. Just ingat yang huruf D ni, bentuk yang terakhir. So fi'il kita ada A, B, C, D, E. Kalau ingat tadi bentuk yang pertama tadi, dia A campur B, B. Bentuk yang kedua, A A, B, C. campur B campur C. Bentuk yang ketiga, A A, B, campur C. B campur D campur E. So, bentuk yang keempat, A, B, C, E. Okay, clear? Ya. Okay, tak ada apa-apa soalan pasal jumlah fi'liyah? Confirm tak ada apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, kita masuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tadi kita panggil sebagai nominal sentence. So tadi jumlah ismiyah saya cakap dia start dengan isim kan? Start with noun. Okey, dalam jumlah fi'liyah tadi dia ada 4 bentuk yang ni betul. Empat bentuk ataupun 4 versi ayat dia. Dalam jumlah ismiyah pula dia ada 2 part yang penting je. So, kita tengok dia ada 2 bahagian je. Yang pertama kita ada mubtada'. Mubtada'. Yang kedua kita ada khabar. Okay, apa tu mubtada', apa tu khabar? Kalau dalam Melayu kita ada subjek. This one is predicate. Okay, clear setakat ni? Kita akan tengok yang ni Ya. dulu. Kita akan tengok mubtada' dulu. So, mubtada', apa ciri-ciri mubtada'? Ciri-ciri mubtada' yang pertama, dia mestilah isim. In which isim tu boleh jadi pronoun tadi, ad-dhamair, ataupun isim zahir. Isim zahir macam biasa. Yang kedua, pernah dengar perkataan makrifah tak? Pernah dengar perkataan makrifah?
Tak pernah. Tak pernah. Okay, dia mesti makrifah. Makrifah ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu dia macam kata nama khas sort of lah. Dia macam benda kalau dalam bahasa Arab dia ada dua kan. Sama ada dia ada alif lam atau tak ada alif lam, betul? Yang ada alif lam tu kita panggil makrifah. Yang tak ada alif lam tu kita panggil nakirah. So makrifah ni benda yang memang dia dah focus on that things, or the only things macam tu lah. Kalau nakirah tu it can be anything. Macam contoh saya bagi talibun. Talibun tu boleh jadi mana-mana pelajar. Kalau saya kata at-talibu maksudnya pelajar tu, itu seorang je. Faham? So macam mana bentuk makrifah? Dia ada 3 bentuk. Yang pertama sama ada alif lam campur isim. Ini macam selalu kita tengok lah. Kita ada al-muallim, kita ada al-madrasah, dan sampailah habis. Bentuk yang kedua, isim campur dhamir. Dhamir tu apa dhamir? Pronoun. Pronoun. So contoh macam muallimuhu ataupun kita buha dan lain-lain lagi lah. Yang ketiga, dia mudhaf campur mudhaf ilaih. Ni topik next week kita. Mudhaf campur mudhaf ilaih. Contoh dia macam mudir al-madrasati ataupun raisatul fasli dan sampai lain-lain contoh lain lagi. Ni 3 bentuk untuk makrifah. Okey, setakat ni clear? Ada soalan? Ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Syarat yang ketiga untuk mubtada, dia akan sentiasa jadi isim berbaris depan. So kita ada setakat ni, kita dah ada 3, kita punya syarat ada 3. Yang pertama, dia mesti isim. Yang kedua, makrifah. Makrifah pula dia ada 3 jenis. Dengan alif lam ini ataupun dia tambah dhamir di belakang ini, ataupun dia jadi mudhaf ilaih macam ni. Okey, yang ketiga dia akan sentiasa berbaris depan. Okey, itu settle untuk mubtada. Tak ada soalan kan? Ready untuk masuk dia punya bentuk-bentuk ayat dia pula? Okey. Every jumlah fi'li, jumlah ismiyah dia akan start dengan mubtada. Tadi tu yang isim baris depan tadi tu. Yang saya cerita panjang-panjang kat sini ni. Ni. Dia akan start dengan mubtada. So, baru lepas tu dia akan campur dengan, okey, dia akan campur dengan yang pertama. Kita akan pergi kepada bentuk yang pertama. Isim tak ada alif lam baris tanwin baris depan. Ulang sekali lagi dia akan ada mubtada campur isim, tak ada alif lam, tanwin baris depan macam tu. Contoh ayat dia saya bagi kat sini. As-sayyaratu jamilatun. Kalau kita tengok dekat sini, perkataan as-sayyaratu ni, word ni, dia kembali kepada mubtada ni kan, betul tak? Sebab first word dia kena ada alif lam, dia ada alif lam, lepas tu dia baris depan.
Perkataan kedua ni yang saya tunjuk kat sini ni. Dia bentuk yang pertama. Dia tak isim, dia tak ada alif lam, dia ada tanwin. Dapat tak? Ke pening kepala dah? Dapat. Dapat. Okay, cuba bagi Dapat. contoh ayat lain. Cuba bagi contoh ayat lain. Kalau pelajar itu rajin, pelajar itu apa? Pelajar. At-tilmiz. Ya, At-tilmiz juga. tilmizu, Nasyitun. nasyi, Tun. tilmizu, nasyi. Ustaz, tilmiz bukan kawan ni? Tilmizu, student lah. Sadiqu yang kawan. Oh, salah. So kalau tengok dekat tilmiz ni, dia ada alif lam, baris depan. This one tak ada alif lam, baris tanwin depan. Okay, saya bagi lagi satu contoh ayat lain. Tulis al-muallimuna mahiruna. Guru-guru itu mahir. So kalau tengok kat sini dia ada alif lam depan. Antara tanda lain untuk baris depan is waw nun. Nanti saya akan bagi table tu. So tengok kat belakang ni dia tak ada alif lam kat belakang. Dia ada waw nun di belakang. So basically part yang kedua ni dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, follow mubtada in term of masculine, feminine. Yang kedua, dia follow mubtada in terms of singular, dual, atau plural. Sebab tu kalau tengok dekat sini, this one muzakkar, muannas mufrad. Yang ni pun muannas mufrad. Yang ni muzakkar mufrad, yang ni muzakkar mufrad. Yang ni mujamak muzakkar, ni pun jamak muzakkar. Okay, clear bentuk yang pertama. Clear. Kita akan masuk bentuk yang kedua. So, tadi bentuk yang pertama, isim, mubtada campur isim, tak ada alif lam, baris depan. Bentuk yang kedua, mubtada campur isim, baris depan, campur dhamir. Campur dengan isim, tak ada alif lam, baris depan. Pening tengok nanti. Okay, bentuk yang kedua kita ada 3 part, 3 bahagian. Kita ada yang pertama mubtada, yang kedua kita ada isim baris depan campur dhamir, yang ketiga kita ada isim tak ada alif lam baris depan. Okay, saya bagi contoh ayat dia. As-sayyaratu hajmuha kabirun. Kalau kita tengok ayat ni, as-sayyaratu ni, perkataan as-sayyaratu ni, this one is mubtada lah.
So sayyarah ni mubtada macam biasa, dia ada alif lam di baris depan. Bentuk yang kedua ni kita tengok dekat sini. Hajmuha. Hajmu isim baris depan. Ha dekat sini dhamir. Kabirun dia akan jadi dengan dekat sini punya bentuk. Dia punya dia punya maksud ayat dia lebih kurang macam ni lah. Kereta itu saiznya besar. Dia kalau dalam bahasa Melayu yang jenis gitu punya ayat. Wah, buku itu warnanya kuning. Faham tak? Faham. So, dhamir yang dekat belakang ni, dia akan back kepada benda yang kat depan ni. So, kalau contoh saya bagi ayat lain, macam Al-Kitabu apa okay, Si'ruhu rakhisun. Oh, maksud ayat ni. Buku itu si'ru harganya. Rakhisun murah. Kalau tengok ayat ni, first word ni, Al-Kitabu, this one is mubtada lah. So dia ada baris depan. So si'ruhu, kita tengok benda pertama, dia ada isim baris depan bersambung dengan dhamir. Dhamir ni pula dia kembali kepada kitab. So kitab muzakkar mufrad sebab tu dia guna hu. Rakhisun bentuk yang ni. Okey, dapat. So perkataan yang dekat sini ni, yang ni, dia akan follow perkataan ni. In terms of follow yang isim baris depan tu muzakkar atau muannas. Yang kedua singular, dual atau plural. Okey, ada soalan? Tak ada Nak take 5 ke? Ke nak sambung? Diam je. Tak pasti nak Ustaz. Disambung lah. Ada lagi dua bentuk je. So bentuk yang ketiga, dia bentuk yang pertama yang kedua tu je yang pening kepala sikit. Bentuk yang ketiga keempat ni okey je kot. Yang ketiga kita ada mubtada campur. So yang pertama, yang ketiga punya bentuk, kita kembali kepada jumlah fi'liyah tadi. Fi'il, maf'ulun bi, huruf jar. Nampak apa satu lagi? Last kali. Same. Majrur. So, kalau tadi dekat dalam jumlah fi'liyah, kita ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi, huruf jar, isim majrur. Betul? Kalau kita tengok dekat sini, mana pergi fa'il dia? Mubtada. Dia jadi mubtada. Yes, dia jadi mubtada. Dia pindah, dia switch tempat dengan fi'il kan? And So dekat sini, mubtada ni, dia switch tempat dengan fi'il. Asalnya fi'il dekat depan, lepas mubtada ni, benda yang boleh jadi mubtada tu akan jadi fa'il. So, disebabkan dia switch tempat fi'il ni ada beberapa syarat.
Kalau tadi dekat dalam jumlah fi'liyah, fi'il kena sentiasa Mufrad. mufrad. Kalau dekat dalam ni, dia akan follow mubtada in term of dua benda. Yang pertama, muzakkar muannas macam biasa. Yang kedua, in terms of singular, dual or plural. Dia dah tak akan sentiasa singular lagi. Faham? So kalau mubtada mufrad, fi'il mufrad. Kalau mubtada musanna, fi'il musanna. Okey, dapat yang tu? Dapat. Dapat. Maf'ulun bih isim baris Atas. atas. Huruf jar tadi yang 8 huruf tu. Isim majrur, isim baris Bawah. 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 So, saya bagi contoh ayat dia. Kat sini yang nak jadi pening-pening kepala sikit kot. Kalau saya bagi at-talibu yal'abu kuratal qadami. Tak payahlah kuratal qadami ni nanti pening kepala pula. At-talibu ya'kulu lah. Ya'kulu al-aruzza fi al-mat'ami. Kalau at-talibah ni dia akan jadi dia akan jadi apa? Ya, kulaini. Ya'kulani. Al-aruzza fi al-mat'am. So, kat sini kita nampak dah kan beza dia. Sebab talibu dekat sini mufrad, so dekat sini pun mufrad. Dekat sini ada alif nun, so dekat sini pun ada alif nun. Sebab dia akan refer balik kepada sini. So, yang lain tak ada masalah, dia still sama. Baris atas, ni baris atas. Huruf jar, baris bawah, baris bawah. Okay, clear? Kita tengok bentuk yang terakhir, bentuk yang paling simple, which is ada mubtada dekat depan. Lepas mubtada kita ada huruf jar. Lepas huruf jar kita ada isim majrur. Isim majrur ni isim baris bawah tu kan. Isim baris bawah. Contoh ayat dia macam contoh kalau saya nak cakap pelajar itu dalam kelas. So dia akan jadi at-talibu fil fasli. Bunga itu buku itu atas meja. Al-kitabu ala al-maktabi. Dapat? Clear? Yang ni senang gila kan? Yang ni yang paling simple. Okay, ada soalan? Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Tak ada. Tak ada? Tak ada Okay, ada siapa-siapa boleh tolong ulang balik pasal jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Ke nak terus try tengok latihan? Try tengok latihan lah. Sekejap saya send ni dekat dalam WhatsApp. Sekejap.
Okey. Cuba tengok soalan tu kan, ada banyak juga soalan kat situ. Okay, bagi siap-siap nombor, pukul 5.10 kita discuss. Daniel nombor 1, Ilma nombor 2, Izzah nombor 3, Hatim nombor 4, Farisha nombor 5, nombor 6 Azliana, 7 Izzati, 8 Amira, 9 Irene, 10 Adilah. Dapat nombor masing-masing? Dapat. Okay, 5.10 kita Dapat. discuss. 5.10 kita discuss 5 minit tu. Boleh dapat 5 minit tu. Muka surat berapa Ustaz? Tak ada muka surat, saya bagi dekat WhatsApp tu. Ada kan kat WhatsApp? Dapat dah kan? Dapat. Daniel 1, Ilma 2, Izzah 3, Hatim 4, Farisha 5, Azliana 6, Izzati 7, Amira 8, 9 Irene, 10 Adilah. 5.10 kita discuss.
Okay, nombor 1. Siapa? Daniel. Tilka at-talibatu najihat. Pelajar perempuan itu cantik. Najihah bukan cantik lah. Najihat bukan cantik Ustaz? Ya, berjaya lah. Oh. Jamilah yang cantik. Tilka Tilka at-talibatu at-talibatu najihat. najihatun. Okay. Najihatun. Sekadar tips. Kalau jumpa isim isyarah macam tilka, hadha, hadhani, haulai, ulaika, dia akan sentiasa berada di depan sekali. Faham? So selepas tilka tu baru kita akan tengok balik macam jumlah ismiyah tadi. So bila jumlah ismiyah, alif lam baris depan dulu baru yang tanwin ni. So sebab tu tilka at-talibatu najihatun. Okay, nombor 2. Haza at-talibu nasyitun. Hadha at-talibu nasyitun. Ya Saya jawab call. Okay, nombor 3. Siapa nombor 3? Siapa? Iza. Iza kan nombor 3. Sekejap. Hazani, Tabibani, Mahirani. Okay, hazani, tabibani, mahirani. Sebab apa tabibani dulu baru mahirani? Sebab mahirani adjektif. Dia sifat. So sebab tu dia kena tabibani dulu. Okay, nombor 4. Siapa nombor 4? Al-ummalu fi al-masna'i. Al-ummalu fi al-masna'i. Okay, nombor 5. Al-kutubu adaduha kathirun. Tubuh ada duha kathirun. Nombor 6. Ya, nombor 6 siapa? 2, 3, 4, 5, 6. Azliana. Ya'malu as-saydaliyu fi saydaliyah. Ya'malu as-saydaliyu fi saydaliyah. Okey, kalau Yes. soalan nombor 6 ni, Ya'malu saya dapat dah jawapan. as-saydaliyu fi saydaliyah. Okey, ya'malu as-saydaliyu fi saydaliyah. Okey, kalau soalan yang nombor 6 ni sebab dia ada fi'il kan. So bila ada fi'il, kalau soalan yang ada banyak ada fi'il, kita tengok dulu, cari dulu mana fi'il dalam soalan tu. Selepas tengok mana fi'il dalam soalan tu, kita kena tengok fi'il tu mufrad ke musanna ke jamak. Kalau fi'il mufrad, jadikan dia jumlah fi'liyah. So dia akan duduk nombor 1. So kita akan teruskan macam biasalah. Fi'il, isim baris depan, isim baris atas, huruf jar, isim baris bawah. Clear? Kalau fi'il yang kita jumpa dalam soalan tu bukan dalam bentuk mufrad, so fi'il tu automatically akan duduk nombor 2. So kita akan start dengan isim baris depan, fi'il yang bukan mufrad tu, lepas tu isim baris atas, huruf jar, isim baris bawah. Okay, nombor 7 siapa? Al-tulabu yazhabuna ila madrasati. Okay, tulabu yazhabuna ilal madrasati. Sebab yazhabuna ni ada waw nun, sebab tu dia kena duduk nombor 2. So kita kena cari isim yang ada alif lam baris depan dulu, lepas tu baru ni, lepas tu sepatutnya isim baris atas kan. Tapi isim baris atas tak ada dekat sini, kita skip yang tu terus masuk huruf jar, isim baris bawah. Okay, nombor 8. Ya'lina at-talibatu ala al-karosi. Okay, mana satu fi'il dalam soalan ni?
Yang mana satu fi'il dalam soalan ni? Yajlisna. Yes, yajlisna. Tengok yajlisna. Ada ya, ada nun di belakang. Ni mufrad ke musanna ke jamak ni? Bila ada something lain dekat belakang ni, maksudnya dia bukan mufrad lagi dah. Ni untuk hunna kan? So bila dia jamak, dia bukan mufrad, fi'il kena duduk nombor berapa? 2. Dua. So bila fi'il duduk nombor 2, perkataan pertama apa benda? Alif lam baris Depan. depan. So yang mana satu? Talibatu. So at-talibatu yajlisna, lepas tu Ala Ala. ala al-karasiyyi. Okay, dapat tak? Faham tak? faham. Dapat. Okay, soalan nombor 9. Siapa nombor 9? Ada Irene. Ya, 9. Al-musyarikatu Hmm? al-musyarikatu tashtariku fil musabaqati. Alah. Fi'il dalam ni mana? Sebab tu saya bila tengok soalan, saya suruh cari fi'il dulu. Bila cari fi'il, tengok fi'il tu mufrad ke musanna ke jamak. Kalau mufrad, terus jadikan dia jumlah fi'liyah. Sebab saya risau soalan yang macam ni, soalan nombor 9 ni. Sebab fi'il dekat sini fi'il tashtariku ni mufrad. Tapi isim baris depan dia dekat sini ada alif ta. Maksudnya dia, kalau ada alif ta maksudnya dia jamak. Bila jamak, kalau kita nak letak musyarikat dulu, fi'il selepas musyarikat kena jadi jamak juga, betul tak? Betul. So sebab tu bila kita jumpa fi'il yang mufrad macam ni, kita jadikan dia jumlah apa? PN. Ya. Yes, jumlah fi'liyah. So perkataan pertama tashtariku. Perkataan kedua Musyarikatu. al-musyarikatu. Perkataan ketiga Fi. Empat Musabaqati. sabaqati. Dapat faham tak? Faham. Step dia bila jumpa soalan cari fi'il. Bila jumpa fi'il, cuba tengok fi'il tu mufrad ke tidak. Kalau fi'il tu mufrad, terus jadikan dia jumlah fi'liyah. Maksudnya fi'il tu akan duduk depan sekali. Tapi kalau kita jumpa fi'il yang tak mufrad macam dengan nombor 8 ni, terus kita jadikan dia fi'il tu nombor 2. So kita kena cari isim baris depan untuk jadikan dia dekat nombor 1. Faham? Okey, soalan nombor 10. Siapa? Al-du'atu Sama je ni. Cuba cari dulu mana fi'il. Yatakallamu. Yes, yatakallamu. Yatakallamu ni fi'il. Mufrad ke tidak? Mufrad. Mufrad kan? Dia ada ya je, dia tak ada apa-apa kat belakang ni. So dia mufrad. Bila dia mufrad, kita kena letak dia nombor berapa? 1. 1. Selepas fi'il, isim baris Depan. Lepas isim baris depan, Huruf jar. jar. Lepas huruf jar, isim baris bawah. Isim bawah. senang je kan sebenarnya. Rotate balik, start balik dengan Daniel. Nombor 11. Yadrusu. Yudarisu Daniel. Yudarisu. Al-muallimu. At-tulaba fil fasli. Yes, betul. Yudarisu, fi'il, baris depan, baris atas, jar, baris bawah. Okay, nombor 12 siapa selepas Daniel tadi? Tashtari al-ummahat al-fawakih fissu. Yes, betul. Nombor 13. Tansahu tasarrufatihinna. Salah. Tansahu al-muhadiratu tilmizatiha an tusarrufatihinna. Okey, kalau tengok kat sini tilmizatiha, T baris bawah. Ni pun baris bawah.
Okey, kalau perkataan yang bersama dengan domir gini, kita akan tengok huruf yang sebelum domir tu. Inna ni, kita akan tengok huruf sebelum domir tu. Maksudnya dekat sini ta ni pun baris bawah, ta yang dekat sini pun baris bawah. Macam mana kita nak tahu yang mana dulu? Macam mana kita nak tahu yang mana dulu? Siapa jawab tadi? 2, 2, 3. Izzah Tak tahu. Macam mana boleh ambil tilmizah Tiha dulu? Sebab dia macam logik yang tu dulu. Okey. Okey, cuba tengok susunan dia. Tansahu al-muhadiratu. Betul. Muhadiratu. Mufrad ke musanna ke jamak ni? Muhadirah. Berapa orang muhadirah ni? Kata marbutah gini saja maksudnya dia? Mufrad. Mufrad. Satu je kan? So bila satu, domir mana yang kita guna untuk satu? Ha ke inna? Sebab tu yang dulu. Sebab tu tilmizatiha dulu. Faham? So hunna kat sini dia back kepada tilmizat. Ha kat sini refer kepada muhadirah. Faham? Faham Ustaz. Okay, nombor 14. Siapa 14? Tim. Yasta'iru Hmm. at-talabatu al-kutubah min al-maktabati. Okay, min al-maktabati. Ni senang je. Okay, nombor 15. Okay, nombor 15 dia tak ada baris depan kan, dia ada waw nun gini. Sekejap saya nak kena explain a new thing. Dia tambah lagi benda untuk hari ni. Banyak betul lah ini. Kita ada satu table. Ya, insert table kat sini. Boleh insert table ke? Tak yalah, lukis je lah. Kita ada satu table. Nantak lah. Rabung macam mana pun. Okay, tadi kan dekat dalam ayat kita ada tempat yang baris depan, tempat yang baris atas dengan tempat baris bawah, betul? So, bila dia ada beberapa keadaan. Bila dia mufrad lain, bila dia musanna lain, bila dia jamak, muzakkar, salim. This one pun lain. Bila dia jamak, muannas, salim. Ini pun lain baris dia. Bila satu jamak, taksir. Okay. Bila dia mufrad, dia akan baris depan. Bila dia musanna, dia akan guna alif nun. Nun dia baris bawah. Muzakkar salim, dia akan guna waw nun. Muannas salim sama je, dia akan baris depan. Taksir pun baris depan. Kalau mufrad dekat tempat baris atas, dia akan baris atas. Kalau dia musanna, dia akan sebelum ya baris atas, nun dia akan baris bawah. Muzakkar salim sama juga dengan ya nun juga. Beza dia sebelum ya baris bawah, nun baris atas. Muannas salim baris bawah. Kalau taksir baris atas. Ini mufrad baris bawah. Ini sama je dengan sebelah. Sebelum ya baris atas, nun baris bawah. Sebelum ya baris bawah, nun baris atas. Baris bawah, baris bawah. So kalau tengok dekat sini, dekat jadual, faham tak apa maksud jadual ni sebenarnya? Okay, itu soalan pertama dulu. Faham ke tak? Tak faham. Tak faham. Okey, kita tengok kat sini jamak muannas salim. Kalau di baris atas, dia baris bawahan. Kita tengok soalan yang tadi ni. Kalau tengok kat sini, tempat pertama dia fa'il. Kedua isim baris depan, betul? Tempat yang ketiga sepatutnya isim baris atas ke bawah?
Bawah. Mana ada. Eh, Fi'il depan, atas, jar, bawah. Betul? Betul tak? Betul. Betul. Fi'il depan, atas, jar, bawah. Tu jadi zikir harian semula daripada hari ni. Apa? Fi'il depan, atas, jar, bawah. Bawah. So dekat sini nombor 3 sepatutnya baris atas. Betul? Betul. Tapi sebabkan dia alif ta, maksudnya dia jamak muannas salim. Cuba tengok kat sini. Jamak muannas salim. Kalau dekat tempat baris atas, dia akan baris bawah. Faham tak? So kat sini sebab tu dia baris bawah. Sama juga kalau dekat selepas huruf jar sepatutnya baris bawah. So dekat huruf jar muannas salim, bila tempat huruf baris bawah dia akan baris bawah. Faham tak macam mana nak guna table ni? Kita tengok soalan nombor 15 ni. Siapa nombor 15? Saya. Farisha, cuba tengok. Cari mana fi'il? Yatanawalu. Yatanawalu. Mufrad ke musanna ke jamak ni? Jamak. Mana ada jamak, mana ada apa-apa belakang. Mufrad. Mufrad. So dia nombor 1. 1. Selepas fi'il isim baris? Baris depan. Ada tak isim baris depan kat situ? Tak ada. Tak ada. So kita kena cari geng isim baris depan. Isim baris depan, geng dia kita ada alif nun, kita ada waw nun. So dekat sini ada alif nun atau waw nun? Waw nun. Ada waw nun. So waw nun ni jadi nombor? Nombor 2. 2. Nombor 3 dia? Al-Ghadak. Yes. 4. P. P. 5. Mat'ami. Yes, betul. Faham? So faham tak macam mana nak guna table ni? Faham-faham gitu Boleh lah kan? Boleh-boleh lah. Dia kena tengok-tengok juga sekejap lagi. Kita buat-buat kat sini sekejap lagi baru kita tahu boleh ke tak. Okay, tengok soalan nombor 16. Siapa nombor 16? Azliana. Saya. Mana fi'il? Mana fi'il dalam soalan ni? Ya. Ya, memang ya. Mana fi'ilnya? Ba'u. Ba'u. So ba'u ni mufrad ke musanna ke jamak? Ba'u. Jamak. Jamak sebab ada waw alif kan. So dia nombor berapa? 2. Nombor 2. So perkataan pertama Dua. jadi yang mana satu? Yang mana satu perkataan pertama? Falahuna. Yes, Falahun. al-falahuna. So perkataan ketiga? Falahun. Perkataan ketiga? Sebab dia tak ada. Hasilatihim. Yes, hasilatihim. Sebab dia tak ada baris atas. So kita tengok ni ada alif ta. Kita tengok balik table ni. Yang alif ta jamak muannas salim. Kalau dekat tempat baris atas, kita guna baris bawah. So sebab tu jadi kat situ. Nombor 4. Fi. Suki. Fi sufi. Okay. Thank you. Nombor 17. Siapa 17? Saya Ya, sila. Zaro'a. Al-Muzari'u. Habrawati. Il Hakli. Yes. Terus. Next, nombor 18. Siapa? Saya. Sekejap, mana tadi ha? Al-Matbahi. Mana ada perkataan pertama baris bawah? Mana fi'il dalam ni? Fi'il mana fi'il? Yes. Yasbagna. Okay, ya tabakhna. Mufrad ke tak ni? Tak. Sebab ada ya, lepas tu ada nun di belakang kan? So dia jadi nombor berapa? Berdua. Nombor 2. So perkataan pertama apa? Al-Mumahatu. Yes, al-ummahatu. Selepas tu? Sekejap.
Al-Imata. Al-at'imata. Lepas tu? Fi Fi. Lepas fi? al-matbahi. Okey. Nombor 19. Siapa? Next. Saya. Yaktifu al-Bustaniyu al-Azhar min Bustanihi. Okay, bustanihi ni, baris bawah dia kita nak tengok yang mana satu? I kat belakang ni domir kan. So, bustan tu kita kena tengok baris bawah dia dekat nun ni. Okay. Okay, nombor 20, soalan last. Rokabu. Ni ganasnya tengok kartun. Apa? Anak saudara saya. Tak apa. Okay, rokabu. Cuba tengok mana dalam soalan nombor 20. Fi'il yang mana satu? Rokabu. Rokabu. Fi'il rokabu mufrad ke tidak? Jamak. Ada Jamak. So, wa'an. dia nombor berapa? So, dia nombor berapa ni? 2. 2. So, nombor 1 yang mana satu? Nombor 1. Mana satu? Ar-Rukabu. Yes, ar-rukabu. Baris depan. So, ar-rukabu, rokabu. Lepas tu, baris. Lepas tu Isim baris atas. Nombor 3. Lepas isim baris atas, huruf jar. Ila. jar. Ila. Lepas huruf jar, isim baris Bawah. bawah. Nombor 5. Okey. Dapat siapa nak jawab 5 soalan last ni? Ke nak try jawab nanti kita discuss? Try lah jawab dulu 5 soalan last ni 21 sampailah 25 ni. Lepas tu try lah jawab soalan ni, buat ayat ni. Nombor yang 15 ni. Yang 15 ayat ni nanti tolong hantar dekat email saya bila-bila sebelum kelas kita hari Rabu, boleh? Boleh. Muka surat yang last ni je, yang 15 soalan yang 15 ayat ni je, yang muka surat keempat ni je. Yang lain tak payah hantar, yang lain sebab kita dah discuss kan. Tak payah. Yang buat ayat ni je, saya nak tengok buat ayat ni je. Okay? Okay, ada soalan? Muka surat apa tu Ustaz? Muka surat 4. Oh. Yang bawah sekali yang buat yang 5 ayat tu. Muka surat 4 tu je, yang lain tak payah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, nak ke PDF ni ke tak payah? Nak Ustaz send. Ustaz nak. Okay, nanti saya send. Okay, tak ada apa-apa soalan dah kan? Kalau tak ada, jumpa hari apa? Rabu kan? Rabu. Okay, jumpa hari Rabu. Thank you. Syukran Ustaz. Lama pula kelas hari ni. Tak apa. Syukran Ustaz. Tak apa. Bye. Syukran Ustaz. Thank you, Ustaz. Syukran Ustaz.